The time, almost every day actually you learn something. You need to want to find a challenge, and you're looking for opportunities and you're working with people, and always keep your knowledge up. They have great potentials. Pick up the actual practical skill of dealing with a major project like this, dealing with international contractors and engineers from all over the world. There's never a time where I wanted to give up, because all this while I felt this is a thing. If I have to contribute one thing to Brunei, this would be it. With this, I look forward to continue my service to His Majesty in the near future. Saya sebagai warga negara boleh menjadi salah seorang yang memastikan bahawa projek-projek di Brunei ini akan dipenuhi dan disiapkan dengan kualiti yang tinggi dan boleh digunakan oleh masyarakat kita bersama. Ya, udah ya, lebih ya 20 orang ya anak tempatan terpilih untuk terlibat dalam projek jambatan Temburong, dan penglibatan mereka sebagai pelatih penolong jurutera resident atau trainee assistant resident engineer yang merupakan inisiatif kerajaan melalui Jabatan Kerja Raya serta sebuah syarikat firma konsultan bertaraf antarabangsa. Dan alhamdulillah hari ini kita bersama ya dengan 3 orang tetamu undangan kita, iaitu sebelah kanan saya, iaitu Yang Mulia Nur Munirah binti Muhammad Isa, dan juga ya Yang Mulia ada Yang Nadiah binti Awang Cucu, dan juga seorang tetamu undangan kita iaitu di sebelah sisi kiri Faris. Ya, bersama Yang Mulia Awang Muhammad Nurul Faizan bin Haji Bakir. Assalamualaikum dan selamat datang kita ucapkan ya. Bandar-bandar rintanan bila kena sebut jurutera muda tabana. Muda bandar. Ya. Jadi mungkin apa ni kita ingin sebelum kita ni lebih lanjut berkenaan dengan projek jambatan Temburong ini, mungkin dapat mengenalkan diri sendiri terlebih dahulu. Mungkin baru-baru ini alum jabatan results O-level, A-level keluar. Jadi mungkin ada penonton-penonton khususnya penonton muda yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri ataupun ada cita-cita apa rasanya ataupun what it takes to become an engineer. Okey, jadi kita ni kan ketahui aspirasi diorang menjadi engineer. Mungkin kita dimulakan dengan Nur Munirah. If you can mention yourself, mungkin latar belakang persekolahan di Brunei dari mana, kemudian your route menjadi engineer dan melanjutkan pendidikan engineering itu di mana? Okey, saya mula dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab soalan BIS kita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BIS kita, khususnya Jabatan Radio Television Brunei, kerana telah memberikan kami peluang untuk hadir di studio hari ini dan berkongsikan penglibatan kami di projek Jambatan Temburong ini. Jadi sedikit pengenalan daripada saya. Saya dulu bersekolah di Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri, dan dari sana saya meneruskan pembelajaran saya A-level di United Kingdom, di mana seterusnya saya belajar civil engineering dan study abroad, iaitu pembelajaran lagi di luar negeri yang lain, sewaktu mempelajari civil engineering di University of Bristol. Ya, bagaimana pula dengan Nadiah sendiri? Saya dulu bersekolah di Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali for my O-level, dan for my A-level saya bersekolah di Pusat Tingkatan 6 Berakas. Selepas A-level saya continue my study di University of Nottingham dengan jurusan Environmental Engineering, dan juga selepas itu saya menyambung for my master and Sustainable Chemical Engineering di University of Newcastle. Wow. Dan bagi Faizan sendiri, Nur Faizan sendiri bagaimana? Saya actually follow a different route lah from the usual route dari A-level lah. Tapi saya actually go to the technical route dari MTSSR, Maktab Teknik, dan go to masa ni UTB dan go to London. Okay. London.
So what were the courses yang Faizan ambil sewaktu berada di Maktab Teknikal Sultan Saiful Rijal, kemudian di UTB, dan kemudian di London, apa jurusan-jurusannya? Di technical, saya actually took the ND in construction. ND in construction, then I proceed mengambil HND in civil engineering, dan seterusnya civil engineering juga di University di London. Alright. Mungkin kerana tiga-tiga let's say Munirah sama Faizan merupakan civil engineer, kemudian Nadia environmental engineer, dan master tadi di bidang apa? Sustainable chemical engineering. Jadi mungkin as civil engineers maybe dapat kongsikan what is civil engineering all about, dan maybe later Nadia can share in terms of environmental engineer tu apa sebenarnya. Civil engineering secara ringkas dan yang paling senang sekali is sebenarnya semua benda-benda yang Tani menggunakan seharian, di mana seperti daripada wawancara tadi ada mengatakan tentang air, jadi bangunan bangunan, hari-hari Tani menggunakan jalan raya. So semua benda-benda harian yang dipergunakan oleh orang ramai ini mesti ada relatednya kepada civil engineer. So kami adalah orang yang behind the scene, yang di belakang, yang mendesain, membuat syarat-syarat yang tertentu untuk menentukan yang semua benda-benda yang digunakan oleh orang ramai ini adalah berguna dan efektif untuk menjalankan hari-hari, termasuklah jambatan, jalan raya, perairan, pembentungan dan sebagainya. Secara umum apa challenges ataupun tantangan sebagai seorang civil engineer? Challenges, cabaran, from my personal opinion, I think it's all during the education lah, because dari awal you learn things, tapi tidak dapat envision macam mana in practicality-nya, which kami masa ni involved in, especially arah projek jambatan ni lah, yang apa yang kami pelajari itu baru nampak kami macam mana isolnya. Terus terang ni engineer paling macho pernah saya jumpa ya. Alright, so moving on to Nadia, your bidang pula ia punya what do you specialize in? Environmental engineering, ia boleh apply untuk different fields. So masa ini saya di construction punya area. So what we do is like we minimize mengurangkan impact kesan dari constructions activity. So sekarang macam orang more towards green initiative. So environmental engineering boleh like untuk design stage sama during the construction stage untuk mengurangkan any impact ke alam sekitar. Can you share a bit about your masters? What did you do for your masters? My master is in sustainable chemical engineering. What I did for my research is on production of hydrogens. So we using how to produce hydrogen at a big scale and a low cost. Jadi saya cukup berbangga kerana kita ni ada engineer muda. So hopefully boleh menjadi satu perangsang kepada generasi muda, ataupun mungkin ada Indo yang menyaksikan, kalau bolehnya tolai lihat tu yang 3 orang engineer yang cukup membanggakan. Kalau tadi mukadimah baru saja mukadimah, dan sekarang kita tanyakan soalan. Jadi apa perasaan Munirah sendiri yang ketika melibatkan diri dalam projek Jambatan Temburong yang merupakan satu projek mega negara ini? Saya sebenarnya rasa sangat bersyukur dan bertuah kerana sebab telah terpilih sebagai salah seorang jurutera muda di projek sebesar ini, yang pertama Jambatan Temburong yang menyambung Brunei Muara dan daerah Temburong. Projek sebesar ini bukan dalam negeri-negeri lain pun bukan ada di mana-mana, dan bukannya
mudah untuk dibuat. Jadi cabaran-cabaran yang dihadapi adalah sangat-sangat merangsangkanlah sebagai seorang engineer. Untuk dalam penglibatan kami bukan saja melihat tapi melibatkan diri juga di dalam projek ini, di mana kami juga involve dengan reka bentuk, dengan kontrak, dengan semua yang diperlukan dalam projek pembinaan sebesar inilah. Jadi dengan pengalaman dan ilmu yang kami dapati bukan saja untuk dalam pembinaan projek ini, tapi boleh lagi kami membawa kepada projek yang seterusnya, dan boleh lagi diinvest untuk projek-projek lain yang akan dibuat di negara kita ni. Jadi bagaimana pandangan Nadia sendiri? Alhamdulillah, saya juga bersyukur dan berterima kasih atas peluang yang diberikan untuk bekerja dalam projek ini. Saya amat menghargai peluang ini kerana dapat bekerja dengan jurutera-jurutera yang dari bidang berlainan. Ia membagi peluang saya untuk belajar dari mereka dan menambah pengetahuan dan pengalaman saya. So dengan itu saya berharap ia dapat membantu dengan kerjaya saya pada masa hadapan. Kalau for our macho engineer sini, apa rasanya? Mungkin walaupun you use machismo, tapi macam do you feel ada nervous kah? Apakah ada positive vibe sewaktu dipilih untuk turut serta dalam projekan ni? Okay, pada awalnya memang ada rasa nervous tu lah. Ya, pasal everything yang sana tu, especially on jabatan, semua tu will be quite new. Semua tu nervous apa. Tapi all in all, with our rakan sekerja juga apa yang although dari luar, dorang bagi ilmu pengetahuan itu dari pengalaman dorang dapat actually menghilangkan all those nerves, dan lepas itu dapat membuat pekerjaan itu dengan lebih cekap lah. Kalau Faizan sendiri dari segi peranan, apa peranan ataupun tanggungjawab yang Faizan diberikan untuk projek Jambatan Tempurung ini? Saya benarnya dari package CC2. So aku very much restricted to that package, especially peranan yang benarnya dari bukan saja dari kertas kerja mereview dokumen-dokumen dari kontraktor tapi ia juga kadang mengawasi kerja-kerja yang dilakukan dan juga mengawasi progres. Jadi bagaimana pandangan Nadia dan juga Munirah sendiri peranan ataupun tanggungjawab yang diberikan dalam projek Jambatan Tempurung ini? Peranan utama saya sebagai konsultan di bahagian environment ialah untuk memastikan kontraktor mematuhi contract requirements yang berkaitan dengan environmental management, monitoring dan mitigations. Saya juga sebelum kerja-kerja dilaksanakan, saya akan menyemak method statement yang disediakan, yang dihantar oleh kontraktor atau kertas-kertas kerja yang berkaitan dengan environment dan memastikan mereka ada menyediakan langkah pencegahan atau preventive measures untuk mengelakkan atau mengurangkan kesan impak kepada alam sekitar. Semasa kerja-kerja dilaksanakan, saya akan membuat pemeriksaan di tapak pembinaan atau site inspections untuk memastikan tiada masalah yang berkaitan dengan alam sekitar. Jadi Munirah sendiri mungkin boleh dikongsikan juga peranan. Saya sama seperti Faizan, tapi Faizan ia di dalam package CC2 kan. Jadi saya adalah salah seorang jurutera muda di package CC3. Mungkin ada yang tertanya-tanya apa yang perbezaan CC2 dan CC3. Jadi CC3 di mana ia involve jambatan yang cable stay yang macam tadi nampak
ada tali untuk menarik. So itu adalah pakej CC3. Di mana ada jembatan itu pakej CC3 dan penyambungan dengan Jalan Kota Batu. Tapi pakej CC2 adalah penyambungan di antara jambatan yang besar itu. Jadi peranan saya dalam pakej CC3 ialah memantau perkembangan pembinaan untuk pakej CC3 itu. Di mana saya juga mengkaji dokumen-dokumen kontraktor seperti prosedur pembinaan durang, seperti penyusunan aktiviti-aktiviti pembinaan, melihat sama ada possible atau tidak. Boleh jadikah pembinaan ini dalam masa yang ditetapkan dengan aktiviti dan equipment yang ada. Jadi dengan memantau pekerjaan dan pembinaan pada site dan menurut dokumen-dokumen kontraktor, kita pun boleh mengkontrol macam mana pembinaan itu dijalankan di tapak pembinaan itu sendiri. Okay. Secara teori, all of you bertiga telah pun mendapat pendidikan kejuruteraan di luar negeri, khususnya di United Kingdom, dan ini kembali ke Brunei menjadi jurutera dan juga dipilih untuk turut serta dalam projek mega ni. Okey, jadi pengalaman dan cabaran, pengalaman dan cabaran belajar dan ini on site punya pengalaman. How does it feel? Satu, bekerja dalam projek mega, kemudian bekerja sama lagi dengan pekerja daripada luar. Okey, jadi apa mungkin pengalaman menarik serta cabarannya, if you can give secara brief. Maybe we can start with Faizan. Okay, pengalaman. Well, basically, actually everything is very positive lah. Yang pasal especially for us where we are quite new betul masuk apa, so we're always in search of knowledge. Pasal tu belajar experience dari orang ketua-ketua kami. Pasal tu kalau dikira there's not much difference dengannya, yang pengalaman ini kalau kan dibandingkan, I think pengalaman itu is more berharga lah, especially nowadays lah, macam where experience counts whenever you apply anyway kan. Macam so apabila kami belajar dari kami punya ketua tu, everything is to be taken macam seriously lah. So kalau kira cabaran, I think ia tentu dari awal saja cabaran kami indah berapa tahun macam mana. Is your cabaran more physical ataupun mental ataupun macam mana? I think it's more mental. I think it's more mental. Even macam to be frank, time awal-awal aku contohlah aku takut trying to do new experience takut tinggi tapi when come to think of it, when you're dealing with bridges, height is you have to overcome you have to overcome all that. Is I think it's all the mindset macam the challenge of being in especially a mega project lelaki memang expect to be be masculine, tough and macho, tapi when it comes to female engineers, how do people perceive you as female engineers, and how proud of you sebagai seorang engineer jurutera wanita yang menggalas tugasan dan cabaran dalam projek mega ni? Okay, want to start? Okay lah. Actually, saya rasa sangat berbangga sebenarnya. Sebab macam seperti saya sendiri, dalam pakej CC3, saya adalah seorang sahaja engineer jurutera wanita. Tapi daripada setelah bekerja sekian lama, sebenarnya sama ada perempuan atau lelaki, untuk menjadi seorang jurutera itu bukan satu kekurangan sebagai seorang perempuan. Sebab seorang perempuan lebih teliti dalam mencari detail-detail yang tertentu lah.
Cuma cabaran itu akan tetap ada. Stereotip pemikiran orang tetap ada. Memang ramai saja saya telah melihat di mana orang akan tertanya-tanya macam mana boleh saya menjadi seorang jurutera. Sedangkan dalam pakej saya lagi mesti naik tower yang sangat tinggi, melebihi 100 meter lah. Jadi mungkin awal-awal menakutkan. Tetapi sebab kita faham keperluan pekerjaan ini, apa saja cabaran yang dihadapi, kita hadapkan saja dengan mindset yang positif. Apa saja kalau kita cuba, mesti kita boleh buat. InsyaAllah. Kalau Nadia, mungkin Nadia, kalau what I observe, you need to give instructions dan sebagainya because menjaga environment kan. What are your challenges? The challenges kadang-kadang the contractors mengambil masa untuk rectify the issue, so we always make sure be proactive untuk follow up dengan contractors. Dia cakap pinggang lah tu macam kenapa lambat, kenapa? Kami agree on the time frame bila mereka boleh rectify the issue, so we propose the corrective actions together dengan time frame-nya, so we follow up with them. Jadi menerusi projek jabatan ini, mungkin Nadia dan juga Munirah boleh kongsikan apa yang diperolehi sebetulnya dari penglibatan dalam projek ini. Yang saya perolehi ialah pengalaman dan pengetahuan. Saya belajar memahami contract specification dan local regulation dan guideline, terutama yang berkaitan dengan alam sekitar. Saya juga belajar untuk melaksanakan site inspection dan mengidentify any issue yang berkaitan dengan alam sekitar secara independently. Saya juga belajar untuk memberi cadangan atau penyelesaian untuk masalah-masalah yang dihadapi on site. And then selain pengalaman dan pengetahuan, saya juga develop skills seperti time management dalam menguruskan dan membuat kerja dengan efektif. Problem solving is dalam menyelesaikan any issue on site, dan communications berurusan dengan contractors atau relevant parties dengan hal-hal berkaitan dengan alam sekitar. Nadia ni kalau rumahnya guarantee totally bersih. Green environment. Okey, jadi Munirah sendiri maybe secara ringkas. Secara ringkas, saya juga memperolehi seperti mana Nadia telah menjelaskanlah ilmu serta pengalaman. Tapi saya juga ingin meng-highlight yang kami mendapat kawan-kawan jurutera profesional daripada luar negeri, di mana kami mendapat ilmu daripada dorang, mempelajari pengalaman dorang. Jadi dari sini yang key, yang saya rasa salah satu yang paling penting adalah di mana ilmu itu dikongsi bersama jurutera-jurutera tempatan. Sebab apabila projek itu habis nanti, jurutera-jurutera yang dari luar negeri ini akan pulang kembali kepada negeri dorang. Tapi jurutera tempatan seperti kami akan masih stay di Brunei. Jadi siapakah yang akan menjaga infrastruktur di Brunei ini? Itulah yang saya rasa penting dan sangat berbangga untuk mendapat ini. Okey, jadi terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita, Nur Munirah, Nadia dan juga Muhammad Nurul Faizan, dan juga tahniah kepada semua jurutera-jurutera muda yang terlibat sama dalam projek ini. Best of wishes on your future endeavours.